installation ni, saya akan demo dulu. Saya akan tunjuk bagaimana saya install dalam saya punya PC. Selepas tu kita akan break kepada group, kepada breaking group nanti. Nanti Usia ni Hazira akan share siapa dalam kumpulan mana. Dia ada satu kumpulan yang special. Ramai tak orang guna kat sini guna apa? Mac punya notebook dia ada special sikit, kena masuk dalam grup Cik Ibrahim kumpulan 3. Jadi kena swap lah sebab dia bila guna Mac tu dia punya installation dia special sikit, dia lain punya state sikit. Ada ke orang guna Mac kat sini? Ada? Si dia laptop dia Mac? Ada ke? Saya nak tanya soalan. Ada. Ada. Siapa yang ada nanti kena tukar masuk dalam grup Cik Ibrahim Maksudnya you kena, siapa pakai Mac kena join masuk grup Cik Ibrahim Okey, alright. Sekarang nampak skrin saya. Okey, installation and configuration. Saya go through slide dulu, lepas tu baru saya demo macam mana. Okey, installation and configuration JMeter. Jadi bila kita nak menggunakan JMeter ni dalam PC kita kena install dengan Java version. So kita kena ada Java, paling kurang Java 1.8. Kalau siapa yang dah ada Java dalam PC dah ada, kita perlu install lah this one. Kalau belum ada Java, kena install Java. Dan segala tools yang download ni pun kami dah share dalam portal SQA. Boleh download kan daripada portal SQA. Okey. Right. So mula sekali kita akan install Java version ni. Okey, selepas tu kalau saya tunjuk kecil macam ni, nampak tak skrin? Ke nak saya share skrin? Okey, boleh nampak. Boleh nampak sebab saya nak kena skrin, jadi penuh skrin tak nampak, saya nak browse kiri kanan Okey, selepas kita dah install Java ni, kita uninstall dia. Install dia senang je, double click install sampai habis. Lepas dah habis, and then kita akan pergi kepada terminal, kita akan type dia java-version. Dia akan type pergi dekat C command prompt, contohkan C command prompt. Saya type Java -version. So kalau dalam komputer bagi tahu Java version 1.8 something, maksudnya PC atau laptop tuan-tuan tu dah berjaya install dengan Java ataupun memang dah ada existing Java. Kalau ada latest daripada tu, tak payah buat apa-apa dah. Kalau you all ada version yang 1.9 ke example sebagainya, lagi latest lagi, tak perlu install dah. Okay, alright. Lepas tu lepas tu kita akan install JMeter. JMeter ni yang kita share tuan-tuan download daripada portal tu cuma extract saja. Dia tak perlu cuma extract kepada satu folder. Kita cuma open JMeter tu daripada folder nama bin punya folder. Sekejap lagi saya demo macam mana nak buka dia. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak buat Saya nak tunjuk dalam slide dulu. Okay, right. Lepas tu kita akan start JMeter. Bagaimana nak start JMeter? So kita akan buka JMeter version berapa yang kita. Untuk yang ni kita akan install JMeter version 5.1.1. Dia sekarang ni JMeter dia dah ada version 5.4 something lah. Tak ada masalah version berapa nak pakai pun, tapi untuk yang tujuan training ni saya masih pakai version 5.1 lah. Tak ada masalah. Okay, and then bila dah berjaya buka, tu double click, kita akan buka test plan. Okay. Ni saya nak highlight dekat sini. Contoh kalau dalam PC tuan-tuan tu dah ada WAM atau XAMPP atau MEMS, siapa pakai Apple, jadi kita nak dalam laptop tuan ada satu kita panggil web server. Ada web server sebab kita nak install satu sistem dalam laptop masing-masing. Dalam laptop tuan-tuan ni kita akan install dengan satu sistem, nama dia sistem hash. Jadi sebelum nak install sistem tu, XAMPP ni maksudnya Apache, saya akan install dengan MySQL dengan PHP. PHP, but sistem yang hash tu dia akan menggunakan PHP, database akan pakai database MySQL. A tu Apache, MySQL dan P tu untuk PHP Jadi sistem hash tu dia macam boleh katakan satu standalone system yang itu tuan-tuan nak guna pun boleh, tak ada masalah. Dia lengkap lah, modul tu lengkap kan, daripada registration dia, daripada create ticket kan. Hash ni helpdesk information system kan, create ticket,
macam mana dia manage tiket, nak assign kepada siapa dan sebagainya. Nanti once kita dah berjaya install tu, saya akan tunjuk bagaimana dia punya tu install hash. Lepas install hash, jadi yang ni nak install hash. Bila install hash ni nanti boleh rujuk pada slide ni dah ada dalam share dalam portal Okay, install hash. Sistem tu kena create satu database kan. Kita dah install tadi XAMPP kan. Jadi bila XAMPP dah ada PHP. Jadi bila dah ada PHP, kita akan guna PHP MyAdmin. So saya akan open PHP MyAdmin. Saya akan create satu database. Nama database tu adalah hash. Database hash, saya kena create satu user. User tu bernama hash dan password dia sebolehnya kita letak password hash sama aja dulu kan. Nanti janganlah letak password yang susah kan. Ni tujuan training kan. Nanti tiba-tiba lupa password lah, lupa ni nak kena reset sebagainya kan. Create database yang sama hash. And then dekat privilege nanti kita create all lah, check all. Saya demo dulu macam mana. Lepas ni kita install. Dalam PC saya ni saya dah remove dah. Jadi saya akan buat step daripada mula macam mana nak install. Kita dah berjaya create database and then kita akan install system hash. System hash tu boleh download daripada portal SQA, extract kan dia ada satu folder je. Kita extract and then kita copy dia kepada directory. Macam contoh kalau dalam XAMPP ni dia pergi dekat htdot lah. Kalau kata siapa guna WAMP ni dia akan pergi kepada www.root kan. Siapa dia ada mem, saya tak pasti folder apa dia yang dia tak tu. Tapi kena copy ke folder tu. And then kita browse open localhost /install. Okay, saya tunjuk dulu. Okay, lepas tu dia akan keluar click here to install. Simple je cara step dia. Install and then localhost hash. Letak password sama. Database login pun letak hash. User pun letak hash. Dan ni pun administrator. So kena ingat yang ni. Maksudnya ada satu admin. Kita akan create satu user ID admin dalam sistem hash kita. Okay. Benda kita kena figure something kan. Kita kena buka sistem hash dan kita login sebagai administrator. Kita pergi dekat setting, dengan general and then kita tukar sedikit setting. Daripada helpdesk kita tukar anti-spam ni lah. Ni kata captcha kan, disable captcha and then kita tukar use attachment to no, save changes and then log out. Ni nanti saya akan buat yang saya akan demo nanti. Then create hash user. Ketika sistem tu berjaya atau tidak install, kita akan create satu user. Create user, you create user 1 ke user 2. Kalau user berjaya di create, maksudnya berjaya kan. Create satu user. Okay, ni create user, bagi permission dia sebagai staff. Create satu user sebagai staff dan kita tick dekat run can run report all and then create user. Okay, and then pada sini kita akan selepas dah berjaya create user, kita akan cuba satu lagi menu create new ticket kan. Create new ticket and then kita fill information and then kita submit ticket. Kita cuba submit satu ticket dalam sistem hash ni sama ada berjaya atau tidak kan. Kita submit satu ticket. Dan jadi untuk yang sampai hari ni hutang ni ya, tuan-tuan berjaya sampai sini saja kan. Berjaya install XAMPP atau WAMP dalam PC, kena berjaya install dan extract untuk JMeter, boleh run, cuba buka, dia run keluar and then buka install satu sistem hash system ni and then kita cuba create user, kita cuba create ticket. Kita nak tengok sistem kita tu berfungsi atau tidak. Okay, so saya akan demo daripada mula. Okay, saya dah so saya dah download. Saya dah download tadi. Okay, saya dah download sistem yang saya guna XAMPP saya install XAMPP dalam sebenarnya laptop jadi bila saya download tu XAMPP ni, saya extract dia lah. Bila saya extract dia jadi satu folder lah. Dia akan jadi satu installer. Okay, saya cuma double click saja. Install dia simple. XAMPP saya install XAMPP. Okay, saya double click. Sekejap saya tunjuk demo. Saya tunjuk step by step. Okay, tak apa. Dia keluar macam ni. Tu abang buat yes je. Klik yes and then okay saja. Okay, and then welcome to XAMPP setup. Next. Okay, next. XAMPP. So saya next. Go next. Okay. Next dan saya pun install next. So dia akan start install lah. Dia akan ambil masa sikit. Nanti boleh follow dalam slide. Dalam slide tu ada step by step, one by one. Ni saya nak demo lah. Nak demo bagaimana kita buat.
Install ambil masa sikit. Dia akan install unpacking. Tu ada orang dah buat lah. Nak buat bersama-sama boleh juga, cepat sikit. Ulang lah. Tapi nanti kita buat dalam grup lah, nanti akan dibimbing oleh nanti kalau ada orang yang sangkut ke tak boleh nanti install simple je. Sekejap ya, ambil masa sikit. Ya, masa sikit. Sebab saya dah install Xamarin sebelumnya, tapi sebab saya nak demo kat tuan-tuan kan, saya uninstall, saya install balik lah. Nanti orang kata tak nampak step dia kan, bagaimana nak buat. Okey, buat bersama-sama. Okey. Okay, dah finish. Do you want to start control panel now? Okay, finish je. Okay. Ini finish, save lah. Okay, selepas kita berjaya install, dia akan keluar Xamarin control panel lah. And then saya start lah saya punya Apache, saya klik start Apache. Dan saya start MySQL saya. So, saya start. Maksudnya dalam PC saya sekarang ni dah ada satu web server Apache. Dan saya ada satu database, MySQL punya database. Okey, once saya dah buka. Okey, once saya dah, ini saya minimize lah. Saya minimize ke bawah. And then saya buka PHP my admin. Jadi dia punya URL dia localhost /php my admin. Okay, saya enter. So dia akan masuk lah PHP my admin ni. Okay, PHP my admin. Jadi step yang pertama saya kena buat adalah saya kena create. Sekarang ni tak ada lagi database nama hash kan. Jadi saya kena klik dekat new. Saya klik dekat new database. So saya bagi nama database saya HESK. Nama database. Kat sini biasanya saya pilih UTF 8 bin lah. Saya pilih UTF 8 bin binary. Ini tak ada masalah. Ini nak ambil default pun boleh kan. So saya create database. Okay, so saya dah create satu database nama dia hash. Kerana dalam database hash ni tak ada lagi table, tak ada apa sebagainya kan. Okay, bila saya dah create satu database hash, saya kena create satu user. Saya ikut step slide ni kan. Saya nak lupa slide balik lah. Balik slide. Okay kan. Okay, step dia. Okay, saya dah design ni dah berjaya lah, dah berjaya install kan. Okay, saya dah masuk sini localhost. Saya dah create satu database nama hash and then okay, yang ni user. Tapi sebelum saya kena create ni hash user je Okay, saya buka sini and then saya pergi dekat privilege. So saya tak ada lagi user, saya create satu user, add new user, nama dia hash HTSK and then hostname saya localhost. Password dia saya letak hash juga sama. Hash juga sama. Okay. And then ni saya kata kena tick dekat check privilege check all Maksudnya dia account hash ni, admin ni boleh buat semua. Okay, and then lepas tu saya klik go. Okay, alright. So sekarang ni dalam saya punya ni dah ada satu user nama dia hash. Ada satu user hash. So dalam saya punya SQL ni ada satu database nama hash dan ada satu user nama dia nama hash user kan. Okay, alright. Dah berjaya kat sini. So saya pergi kepada step yang seterusnya. So saya kena copy sistem hash. Okay. Bila saya download daripada download tu, okay, dia akan jadi satu hash. So saya right click, saya extract lah. Saya extract. Bila saya extract, sini ada satu folder nama dia hash.
Dia jangan hash ni, kita kena buka dulu. Buka, and then buka, ada satu folder lagi kat dalam hash. Saya double klik. Okay, kita nak ambil copy all ni semua. Jadi kita akan copy yang hash yang ni. Right click, copy. So saya copy, saya nak paste dekat mana? Okay, bila saya dah install saya punya XAMPP, dia akan pergi kepada XAMPP, and then ada ht dot. Dia kalau pakai XAMPP pakai ht dot. Jadi untuk kelas ni kalau boleh saya nak minta semua install dengan XAMPP lah. Senang kita satu. So saya right click, saya copy, saya paste. Saya paste sistem nama hash kan. Okay, sekarang ni dalam saya punya sistem ni dah ada satu nama hash. Jadi saya pergi kepada step yang seterusnya. Okay kan, bila saya dah copy. Alright, next. Kan, so saya dah copy, saya dah klik je. Okay, and then saya copy. Lepas tu saya buka browse http localhost /install. Kan, saya pergi dekat saya punya ni. Localhost /install. So dia akan keluar macam ni. Abaikan je kalau ada menu error-error kat atas ni, abaikan kan. Click here to install hash kan. Click here to install hash. And then I accept, click to continue. Okay, ni kita masukkan database name hash, database user, masukkan hash yang kita baru create tadi kan. Kalau tak default dia hash, HESK, password dia pun hash, HESK, hash, and then ni okay. Sekarang ni kita kena administrator, saya galakkan tukar kepada huruf kecil. So administrator, password dia pun administrator juga. Tuan-tuan kena ingat ya, masukkan default ni value je. Tak payah nak buat password yang susah untuk admin nanti. Nanti ada betul pasal lupa password lah apa semua. Jadi database lagi guna hash, and then username pun kita guna administrator. Dan dekat bawah time out ni boleh pilih lah Kuala Lumpur kan, time zone kan. So saya pilih Asia Kuala Lumpur kan. Maksudnya okay, lepas tu continue to step 4. Okay, continue. Okay, bila kita dah habis ni dia akan bagi satu message, dia nak suruh kita remember your login credential kan. Administrator. Dan dia minta kita delete the /install daripada saya pergi kepada saya punya ni, and then saya ada satu sistem hash, and then ada nama folder install kan. So saya kena delete, right click, saya delete lah. Saya delete folder install kan. Okay, selepas daripada tu seterusnya dia suruh saya masuk kepada ni dalam Jaya Stack install, and then ni database. Okay, ni dah. Okay, then seterusnya configure hash system. So masuk kepada localhost /hash/admin. Okay, daripada slide kan. So bila dah habis kat sini, so saya localhost /hash/admin. Localhost /admin kan, masuk admin. host/admin. So saya enter. Okay, sekarang nak install. Okay, sekarang ni nak confirm balik sistem ni berjaya ke tidak, kita pergi balik kepada kita punya PHP My Admin, dan klik kepada hash, dan kita tengok kita dah masuk dah semua table-table kan. Table-table bila kita buat isi tadi, dia dah masuk dah, ada berapa table sini, ada dalam 22 table. Kita telah copy table masuk ke dalam tuan-tuan punya database MySQL kan, dia ada 50 database. Okay, lepas saya balik ke sini, saya masuk localhost /admin. So saya login lah, saya nak test kan. So test administrator, password saya tadi administrator juga sama kan. Okay, remember no, click here to login. Okay, maksudnya bila dah keluar page ni, maksudnya tuan-tuan dah berjaya install sistem hash dalam PC tuan-tuan. Okay, jadi sistem ni lah yang kita akan gunakan untuk dalam tempoh 2 hari ni, untuk you all nak buat scripting, and then nak buat performance test, load, create user, create ticket sebagainya. Scenario script tu kita akan menggunakan sistem ni. Kalau kita tak ada sistem, macam mana kita nak buat performance test kan. Jadi that's why kita install a simple system. Okay, buat once kita dah berjaya ni, kita cuba create satu user. So saya klik dekat satu user. Sekarang ni tak ada user lagi, yang ada user kita lah admin kan, admin user. So kita create satu user kat sini, profile, masukkan nama. Okay, saya nak create kan user 1, example kan, user 1, email, masukkan user 1 alias
boleh tak test.com lah, tak semestinya email yang betul lah, sebab dia tak hantar email keluar pun kan. Jadi user 1, username user 1 juga, password pun user 1 juga. Okay, confirm password pun user 1. Okay, alright. Lepas tu klik dekat permission. Yang saya nak create adalah bukan admin, saya nak create ID tu adalah sebagai staff kan. So saya pilih sebagai staff. Kepada staff. Dalam slide pun dah ada mention dah step dia kan. Klik kat general and then helpdesk, anti-spam sebagainya. Ini saya demo di sini. Okey, bila dah pilih sebagai staff ni ada satu button, so kita klik can run report sebab kita nak buat satu scenario nanti sebagai supaya user ni boleh run report kan. So dia tick dekat can run report all. Then lepas saya dah create user, so saya create user. Okey, dan saya tengok okey. Maksudnya sistem saya dah berjaya create satu user. Ada satu user dalam saya punya sistem. And then saya pergi kepada home balik. Okay, saya dah berjaya install sistem, saya dah ada satu admin dan saya ada satu user. Saya nak cuba create satu tiket, nak make sure saya punya sistem ni okey ke, boleh insert tiket ke. Saya create new tiket, dia masukkan nama, contohkan user 1 and then email user 1 @test.com. Okay, set subject ini adalah test kan, adalah test. Test ni okay, let's go. Okay, dan saya submit tiket. Yang lain tak apa, limit je. Okay, submit tiket. Oh, saya lupa setting. Kena setting dekat sini dekat setting. Kita lupa nak set dia dekat general. Dekat sini. Dekat helpdesk. Dalam slide ada saya kena offkan dia punya anti-spam. Saya kena off kan. Dalam slide ni ada tunjuk dekat step dia kan ni nombor 5 ni kan, klik dekat tab helpdesk. Saya lupa tadi, klik tab helpdesk and then change anti-spam tu off kan. Okay, alright. Daripada situ off and then okay, lepas tu itu saja, satu je saya tertinggal step and then saya tekan okay, save changes kan. Okay, jadi saya pergi ke home balik. Okay, mana home, so saya berjaya create satu tiket. Ini adalah test, ini adalah tiket. Okay, sampai sini saja dulu. Saya nak minta tuan-tuan buat benda yang sama macam saya. Jadi tuan-tuan dah ada satu sistem, install XAMPP atau WAMP atau MEM pakai Apple and then install sini. Oh, saya lupa satu lagi untuk extract JMeter kan. Bila download JMeter tu nanti ada satu folder. Bila download dekat ni saya dekat SKA ni kan, bila tuan-tuan download yang JMeter ni, JMeter version 5.1.1 ni, bila extract saya tak download sebab saya dah ada bila tuan-tuan download sama juga, download lepas tu extract dulu, right click and then bila right click tu dia akan jumpa satu folder nama dia JMeter apa panjang lah. Dekat sini saya JMeter 5.1.1 ni kan. Tuan-tuan, bila saya extract, dia extract dekat desktop kan. Bila extract dekat desktop, tuan-tuan pergi copy ke folder tu, right click copy, letakkan dalam C lah, senang untuk kita nak buat. Jadi right click dekat C, nama Apache JMeter version berapa, double click and then bila double click dalam tu ada satu folder nama dia bin, double click and then just run, nama dia jmeter.bat. jmeter.bat, so saya double klikkan dia. Okay, dan jaya tu keluar. So JMeter. Okay, dah sampai keluar JMeter, sampai sini je. Tak payah buat apa-apa dulu kan. Tak payah buat nak klik apa semua sebab yang step nak klik nak buat apa semua ni nanti kita akan ada satu sesi hands on bersama dengan Miza nanti. Okey, sekarang ni nak break group ke macam mana? Minta pandangan dalam pukul 5. Boleh ke nak extend you all kepada 15 minit? Kita break pada group sekejap, nak minta install. Cik tadi yang buat esok. Boleh. Nak buat esok Nak install besok ke? Pandangan peserta okey ke? Esok. Okey. Sekarang ni ada dua option lah. Yang pertama, okey, lepas saya tunjuk sebagai ni, mungkin ada yang rasa nak terus try malam ni kan, petang ni kan nak install. Boleh malam ni. Malam ni laju je. Untuk siapa yang belum try nanti kalau tak boleh apa-apa, yang group saya tu boleh mesej saya ya. Sebab esok pagi saya pergi vaksin.
Okay. Grup Cik Ibrahim tu tak apa. Yang grup Cik Ibrahim tu mungkin boleh join grup saya dulu ke sekejap kan. Pagi sekejap je kan Cik Ibrahim kan? Tak tahulah sebab pukul 10 appointment. Tak apalah. Maksudnya kita tengok besok. Maksudnya sekarang ni kita bagi peluang untuk you all install dulu sendiri kan, berdasarkan saya punya slide ni kan. Pada slide saya ni cuba install dulu, cuba semua. Nanti pagi besok kita akan continue untuk pagi masuk kepada sini adalah kita akan ada breaking session lah. Breaking session kepada 3 grup ni, tengok siapa yang masih belum berjaya. Mungkin kita ambil dalam setengah jam ke untuk sesi breaking session yang pertama tu. Nak make sure semua orang boleh install. Jadi yang kita orang nak setiap dalam kalau boleh setiap peserta tu dalam laptop dia ada XAMPP atau WAMP, ada Apache JMeter dan ada sistem hash. Dia test create tiket boleh, create user boleh, and then cuba create satu tiket berfungsi okey. Maksudnya besok facilitator akan bantu. Untuk grup Cik Ibrahim tu mungkin dalam berapa orang join dengan grup Miza, ada berapa orang join grup saya lah. Untuk saya cuma bantulah siapa yang ada masalah. Tapi kalau siapa yang tak ada masalah tu, so dalam setengah jam yang pertama tu dia boleh rehat lah kan, ataupun dia nak join pun tak ada masalah. Kan siapa yang berjaya nanti kita akan buat survey lah besok. Siapa yang dah berjaya, siapa yang belum berjaya besok kita akan buat survey besok. Ataupun ada yang dah cuba install lah, ada yang cuba berjaya install ke? Cik Asya tadi. Ya, saya. Saya try extract Apache JMeter tapi tak boleh nak extract. Dia kata file path tu too long. Oh, file path too long. Dia tak dalam mana? Dia tak boleh file tu tak boleh dalam deep sangat tau. You download ke mana file tu? File tu saya letak dekat saya punya desktop. Dokumen ke? Desktop. Ya, betul. Desktop. Betul, desktop. Cuba letak dekat dalam C ke? Maksudnya letak dalam C terus Okey. Extract dekat C terus boleh. Nanti Okey. sebab dia punya JMeter dia cuma kita double click je dia nanti dekat tu double click. Dia tak boleh. Nak extract pun tak lepas lagi. Sekarang pun tak boleh. Kalau copy ke C pun tak boleh kak? Sekejap saya tengah copy. Tak apa, ini nanti kalau masalah nanti besok kita zoom in sebab okey. Peserta masing-masing balik cuba buat dulu, cuba install dulu. Okey, besok pagi kita akan start session ni. Maksud kita akan tanya siapa yang ada masalah sila join group. Siapa yang tak ada masalah so dia boleh tempoh bertenang lah setengah jam kan, dia boleh rehat. Masa lambat sikit dia boleh action lah kat kita kan. Dia boleh masuk lewat setengah jam kan. Masuk setengah jam yang pertama tu untuk orang-orang yang tidak berjaya join the group lah. Okey boleh macam tu Boleh. Okey, kita lari sikit lah kita punya timing ni, tak apa. Kita masih ni tak ada masalah. Yang penting nanti bila dah start install, bila dah start script nanti kita tak ada masalah. Yang penting sekarang ni saya nak bagi sesi pagi nak bagi awareness pada you all kan, berkenaan dengan performance testing, bagaimana nak buat, ada plan dan sebagainya. Dah dapat idea dan bagaimana nak buat, so kita akan gunakan satu tool ni kena JMeter untuk ni. Dan dalam saya punya slide tu juga ada satu berkenalan dengan JMeter, introduction to JMeter tu tuan-tuan boleh baca lah, itu macam teori lah. Boleh tengok JMeter tu ada apa dan sebagainya, slide tu boleh baca lah. Saya tak akan terangkan lah dia punya step tu. Besok kita akan terus selepas installation setengah jam tu, kita akan terus pergi kepada sesi Miza punya sesi lah, hands on lah, yang akan tunjuk step by step nak buat recording dan sebagainya. Lepas tu kita akan break group dan sebagainya. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada semua. Ada lagi yang belum berjaya install kehadiran? Ada sign kehadiran ke? Ke Azira nak on balik sekali lagi kehadiran punya. Okay, saya serah kepada admin lah. Okay, terima kasih semua. Kita bersurai dulu pada hari ini. Siapa yang tak berjaya kehadiran tu?